Projek Taghyir dan Ajidah Peradaban merupakan antara wacana yang dibahaskan oleh umat Islam sejak tahun 1924 lagi. Ini kerana umat Islam ketika itu baru sedar bahawa mereka bukan sekadar kilang kuasa, tetapi mereka terperangkap dalam satu realiti yang lebih besar, iaitu neokolonialisme. Dari sini timbullah kehendak umat untuk mengubah realiti ini dan tak boleh kekal dalam situasi itu. Ini adalah kerana umat perlu kekal jiwa mereka sebagai seorang Muslim. Atas kemahuan inilah kita lihat pergerakan ummah selama 100 tahun untuk betul-betul keluar daripada belenggu penjajahan ini. Pelbagai usaha dibuat, pelbagai projek dibangunkan, pelbagai isytihad dilakukan semata-mata untuk keluar daripada belenggu ini dan menyempurnakan kehendak umat tersebut. Selepas kurang lebih 100 tahun pengalaman umat melakukan perkara ini, maka wajar untuk hari ini kita melakukan sedikit muhasabah dan murajaah kembali. Adakah benar-benar usaha yang dibuat selama ini betul-betul mengubah apa yang berlaku, ataupun ia hanya sekadar tempelan kepada simptom yang sedia ada dalam penjajahan itu? Menerusi 4 siri wacana Projek Taghyir ini, kita akan membincangkan persoalan-persoalan tersebut bersama 4 orang tokoh pemikir yang terlibat secara langsung dalam pembangunannya. Persoalan dan pandangan tajam yang dibawa dalam wacana ini bukan bertujuan untuk meruntuhkan apa yang sedia ada, tetapi satu bentuk retrospektif masa lalu dalam perjalanan membina masa hadapan kita. Jika kita tak berani membincangkan persoalan ini pada hari ini, boleh jadi Projek Taghyir dan Ajidah Peradaban ini tidak lagi relevan pada masa hadapan. Okey, jadi pertama sekali kita kena faham apakah sebenarnya yang menyebabkan gerakan Islam atau Projek Taghyir ini dah menjadi projek yang lebih menumpukan isu-isu kecil atau isu-isu furu'iyah. Okey, pertama kali kita kena faham yang isu-isu furu'iyah ni bukan isu yang kecil, as in dia adalah isu yang insignificant, yang tiada guna langsung. Furu'iyah ni di dalam sejarah keintelektualan Islam memainkan peranan yang sangat penting. Tapi masalahnya ialah gerakan Islam mengambil isu-isu furu'iyah ini dan dijadikan isu-isu ini untuk memecah belahkan gerakan baik di dalaman atau di luaran juga. Jadi mereka membincangkan isu-isu seperti adakah kita harus buat ibadah tertentu atau tidak dan sebagainya, bagaimana kita nak mengelolai gerakan kita kalau dibandingkan dengan gerakan-gerakan yang lain. Padahal apa yang mereka harus bincangkan ialah bagaimana situasi umat ini harus dilihat daripada perspektif secara amnya, perspektif yang luas dan perspektif yang global, dan bagaimana setiap gerakan-gerakan Islam boleh bekerjasama untuk menyatukan tenaga yang mereka ada dan sumber-sumber yang mereka ada untuk melahirkan satu projek perubahan yang baru. Jadi sebabnya kenapa gerakan Islam menjadi sedemikian ialah kerana banyak gerakan-gerakan Islam apabila dia memulai gerakan tersebut, dia adalah gerakan untuk masyarakat. Tetapi apabila gerakan-gerakan ini semakin membesar, ia menjadi satu kelab yang merasakan diri mereka itu eksklusif dan berlainan. Dan kelab ini menjadi lebih teruk dan lebih parah apabila gerakan-gerakan ini diterajui oleh golongan-golongan yang bersifat authoritarian. Maka kelab itu menjadi personality centered. Hanya diterajui oleh sebahagian orang-orang dan orang-orang tersebut mahukan gerakan itu mengikuti apa yang mereka hendak. Jadi menjadi pada saya gerakan kehendak mereka. Dan maka itu gerakan-gerakan itu menjadi gerakan yang menekankan isu-isu yang sangat kecil. Dan ini pada saya bukanlah satu perkara yang unik kepada Islam sebenarnya. Kalau kita lihat gerakan-gerakan di di agama Kristian, agama-agama yang lain, mereka menghadapi isu-isu yang sama. Juga kalau kita lihat dalam dunia bisnes, banyak bisnes, kalau kita lihat the story of Kodak for example, a powerful business yang dulunya mereka menjadi dominan
dalam mengadakan filem-filem dan sebagainya. In the photographic world, they were the best of the best. Tapi mereka jatuh kerana company yang mereka ada atau pertubuhan yang mereka ada, bisnes yang mereka ada itu menjadi bisnes yang mengikut pemikiran satu orang sahaja. Mereka menekankan perkara yang mikro tanpa melihat perubahan mikro yang terjadi. Gerakan Islam juga sama. Ya. Okey, mungkin kita nak kena terangkan lebih mendalam pengertian neoliberal ini. Pertama sekali ialah kritikan terhadap neoliberalism bukanlah kritikan hanya daripada Islam. Dia terlahir daripada pemikir-pemikir barat itu sendiri. Sekarang banyak buku yang menunjukkan how liberalism has failed. Mengapa liberalism telah menjadikan masyarakat yang dahulunya lebih seimbang sekarang menjadi satu masyarakat di mana yang miskin menjadi lebih miskin dan yang kaya menjadi lebih kaya. Dan ini pada saya adalah isu yang masih lagi diwacanakan di barat kerana mereka dapat melihat kesan neoliberalisme ini juga terhadap politik mereka. Kerana neoliberalisme telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang akhirnya bersifat diktator. So the irony of neoliberalism ialah kerana semua orang boleh melakukan apa saja yang mereka mahukan, maka ia boleh juga menyebabkan terlahirnya ketua-ketua atau pemimpin yang boleh melakukan apa saja yang dia nak. Because it's a neoliberal world anyway. Okay, so itu yang pertama. Kedua, apabila ideologi ini meresap masuk ke dalam pemikiran orang-orang Islam, lebih-lebih lagi di dalam pemikiran gerakan-gerakan Islam, apa yang terjadi ialah gerakan-gerakan Islam juga mengambil logik neoliberalisme di mana segala apa yang mereka lakukan itu hanyalah dilihat daripada kepentingan instrumentalis. Apa itu kepentingan instrumentalis? Mereka melihat gerakan Islam itu sebagai bahan atau alat untuk mereka mencapai satu hadaf atau tujuan yang bersikap materialis dan instrumentalis. Maka itu pekerja-pekerja di dalam gerakan Islam yang dulunya walaupun bergaji, sebenarnya tak salah orang bergaji dalam gerakan Islam. Ustaz-ustaz tak akan minum dan makan dengan pasir kan? Mereka juga memerlukan wang untuk bekerja dan mereka harus dibayar. Saya mempunyai pandangan bahawa orang-orang yang bekerja di dalam organisasi Islam harus dibayar sebaik-baiknya kerana ia menjauhkan dia daripada melakukan perkara-perkara yang seleweng dan sebagainya, korupsi dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku ialah mereka yang kerja di dalam organisasi Islam, di dalam gerakan Islam, melihat pekerjaan ini sama dengan apa yang orang di luar gerakan Islam lakukan. So, apa yang terjadi ialah the neoliberal market yang dahulunya tak termasuk di dalam gerakan Islam, sekarang sudah pun menyerap ke dalam gerakan-gerakan Islam dan gerakan-gerakan Islam merasa bahawa diri mereka juga harus melakukan atau bersikap seperti orang-orang yang di luar. So what has happened is basically the neoliberalization of the Islamic movement, di mana orang yang bekerja, orang yang menerajui, orang yang cuba mengembangkan gerakan Islam melihat gerakan Islam itu daripada perspektif numbers saja, digit seperti yang saya kata-kata di dalam wacana yang sebelum ini. Maka itu apa yang terlahir daripada itu ialah gerakan-gerakan Islam menjadi gerakan yang hanya buat program-program sahaja. Bukan melakukan program-program yang boleh nampak kesannya di dalam masyarakat secara amnya. Ini bukan bererti saya kata yang gerakan-gerakan Islam sekarang sebenarnya tak ikhlas. Kadang-kadang orang salah faham. Oh, dia cakap apa yang kita lakukan sekarang ni sebenarnya tak seperti orang dahulu. Kita lakukan dengan niat yang lebih materialis. Bukan, saya tidak menyoalkan tentang keikhlasan orang-orang yang bekerja di dalam gerakan Islam. Tapi apa yang saya nak cuba terangkan di sini ialah jika kita menjalani gerakan kita daripada logik neoliberalisme, apa yang berlaku ialah kita hanya melihat kejayaan gerakan itu daripada perspektif
numbers and digits. Jadi itu sebab sekarang kalau kita lihat 40,000 orang datang untuk pergi ceramah perdana. Oh, kita lihat yang ini satu event yang sangat-sangat berjaya. Tapi kalau kita lihat seperti saya katakan dulu, apa yang dilakukan oleh ulama-ulama yang dahulu apabila Imam Syafi'i mewacanakan bukunya yang agung Ar-Risalah, segelintir orang saja yang datang. Memang ramai orang kenal Imam Syafi'i pada waktu itu, tapi dia tak melihat numbers sebagai kayu ukur perubahan. Apa yang ditekankan oleh gerakan-gerakan Islam dan juga pemikir-pemikir Islam sebelum datangnya neoliberalisme ialah perubahan itu harus berlaku di dalam individu dahulu, kemudian di dalam keluarga, kemudian di dalam masyarakat. Tak perlu kita boleh tarik orang berbondong-bondong sebanyak-banyaknya. Yang penting ialah orang yang masuk ke dalam aktiviti-aktiviti gerakan Islam, mereka akan berubah dan menjadi pengubah dunia. Ini tak dikatakan kerana the logic of neoliberalism is that the more you have, the more you produce, the more you can get is what matters at the end of the day. Ya, dia mencairkan gerakan-gerakan Islam yang kita ada sekarang. Kalau kita lihat pada zaman yang sebelum pembirokrasian dan juga pempolitikan atau neoliberalisasi gerakan-gerakan Islam, bukan orang dahulu Muhammadiyah, Ikhwan dan sebagainya, mereka tak masuk ke dalam kancah politik, mereka tak mempunyai birokrasi. Mereka juga terlibat di dalam politik, di dalam birokrasi, di dalam bisnes, dan mereka juga memainkan peranan yang penting untuk mempengaruhi setiap kancah-kancah yang ada. So let's not be nostalgic and be utopian and be ideological about it. Rather, apa yang harus kita lihat ialah keterlibatan mereka di dalam kancah-kancah tersebut. Mereka menjadi influencer, movers and shapers. Kalau mover itu dalam bahasa Melayu kita panggil penggerak, dan shaper mereka jadi pembentuk. Jadi mereka jadi pembentuk politik, penggerak politik, pembentuk birokrasi, penggerak birokrasi. Mereka bukan saja orang yang masuk ke kancah-kancah ini, akhirnya mereka ditarik oleh kancah-kancah ini sehingga kan mereka menjadi bahan kancah-kancah ini. So kita nak kena fahamkan, pertama ialah gerakan-gerakan Islam yang ada baik sebelum kedatangan Ikhwan dan ketika zaman kerajaan atau Empire Osmania dan sebagainya, kita ada tokoh-tokoh Sufia dan sebagainya. Mereka semua, dalam buku saya Contemplating Sufism ada satu bab saya ceritakan, semua terlibat di dalam politik. Mereka semua terlibat di dalam apa-apa yang masyarakat lakukan. Tapi mereka mengetahui tempat mereka vis-a-vis atau bersama sphere-sphere yang lain ini. Dan kerana mereka faham apakah sebenarnya tempat mereka di dalam apa-apa yang ada, mereka tahu bagaimana untuk menjauhi diri mereka daripada diserap oleh kancah-kancah tersebut. Ini pada saya agak berkurangan sekarang. Dan ini pada saya kadang-kadang orang lihat ini hanyalah isu yang ada di Nusantara ini, tapi bukan. Dia adalah isu global, di mana gerakan-gerakan Islam, satu perkara yang tidak dilakukan dan ini ditekankan oleh dua pemikir, iaitu Yusuf Qaradawi dan juga Syekh Muhammad Al-Ghazali. Satu perkara kenapa mereka disingkir oleh gerakan mereka sendiri ialah mereka mengutarakan perkara yang sama. Mereka mengatakan bahawa dan mereka dulu bersama Ikhwanul Muslimun, bahawa Ikhwanul Muslimun telah menjadi bukan lagi gerakan massa, bukan lagi gerakan untuk masyarakat, tapi dia menjadi gerakan yang sangat-sangat dipolitikkan, sangat-sangat menginginkan kekuasaan, sehingga mereka lupa bahawa kuasa tidak akan dapat diraikan tanpa merubah masyarakat yang ada. Dan walaupun mereka dapat kuasa, mereka akan jatuh, dan Muhammad Ghazali dah utarakan perkara ni. Mereka akan jatuh kerana situasi masyarakat ini belum lagi diubah. Maka kita lihat apabila Presiden Yassin Mursi naik menjadi presiden, dia tak dapat merubah masyarakat secara amnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang berlaku di Indonesia contohnya, dengan Muhammadiyah hanya bergerak dengan masyarakat dahulu, dengan memperbaiki isu-isu ekonomi dan sebagainya,
setiap presiden yang naik, Muhammadiyah dapat mempengaruhi presiden tersebut. Seperti juga kalau kita lihat di Turki, kerana mereka melalui Erbakan di Welfare Party bekerja sama dengan masyarakat. Apabila pemimpin dah naik, masyarakat bersedia untuk menerima orang yang daripada gerakan Islam yang mengetahui apakah yang harus dilakukan, kemudian menggerak negara dengan caranya sendiri. Of course, we can criticize all of these movements. Kita boleh katakan mereka mempunyai kelemahan dan sebagainya. Tetapi apa yang penting pada saya ialah gerakan-gerakan ini selalu menjaga diri mereka supaya tidak dibirokrasikan, tidak dineoliberalisasikan. Maka itu mereka lebih berjaya. Ya, so pada saya itulah yang menjadi soundbite akhirnya kan. Bila saya cakap kemendakan ialah kalau kita lihat buku-buku yang telah ditulis oleh pemikir-pemikir Islam moden semenjak zamannya Muhammad Abduh sampai sekarang, kita nampak ada seperti orang kata they call it like a deceleration, right? Menjadi perlahan dari segi benda-benda yang telah ditulis yang menggerakkan gerakan-gerakan Islam. Jadi bila saya cakap mendak ni, bukan kita tak ada pemikir. Kita lebih banyak pemikir sekarang atau penulis sekarang daripada zaman dahulu. Tapi kita kurang pemikir-pemikir yang boleh memberikan idea-idea yang menggerakkan gerakan Islam ke alaf yang lebih baru. Dan untuk menggerakkan gerakan Islam, dia memerlukan beberapa jalur pemikiran. Pertama, pemikir itu harus mengkritik gerakan Islam. Dan ini susah kita nak lakukan. Pasal ada orang kata tak boleh kritik Tok Syekh dia dan sebagainya, kan? Dan kritikan ini bukan kritikan kebencian, tapi kritikan yang menunjukkan bagaimana kita menghormati gerakan tersebut dan bagaimana kita nak membina ia kembali. So, pertama, kritikan. Apakah kelemahan yang ada, ya, dan menunjukkan kenapa pemikiran itu tidak lagi orang kata berkembang ke alaf yang baru. Kedua, selain daripada kritikan, dia kena ada orang kata menunjukkan bagaimana pemikiran itu boleh direkonstruktifkan, dibina semula. Kita menunjukkan bagaimana ia boleh dibina semula dan bagaimana pemikiran itu boleh orang kata diletakkan di dalam situasi dan konteks yang baru. Dan ini memerlukan perbincangan yang lebih mendalam mengenai bagaimana kita nak mendekati Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana kita nak melihat balik fiqh kita, dan seperti saya kata, bagaimana kita boleh menulis tafsir-tafsir yang baru dan juga buku-buku sejarah yang baru, kerana sejarah memberikan kita satu pandangan dahulu dan sekarang untuk kita menuju ke masa depan. Dan yang ketiga, selain daripada kritikan dan juga menunjukkan bagaimana kita boleh merekonstruktifkan pemikiran, kita mesti ada blueprint for the future. Apakah yang harus kita lakukan di masa depan? Dan banyak kalau kita lihat penulisan-penulisan seperti Amir Shakib Arsalan, even Hasan Al-Banna dan sebagainya, Maududi, mereka bukan saja cuba menunjukkan bagaimana fiqh, Quran, tasawuf dan sebagainya harus difikirkan kembali, tapi mereka menunjukkan bagaimana apakah jalan yang harus diambil oleh umat Islam. Bukan semua yang mereka katakan harus kita terima, tapi ia memberikan kita satu pertimbangan yang harus kita ambil, yang harus kita bina. Dan ini berkurangan. Kenapa ia berkurangan? Pertama, kerana gerakan Islam kurang melahirkan pemikir. Banyak melahirkan profesor dalam universiti, akademik, ahli akademik. Sebab dia mendak, kerana ahli akademik hanya nak keluarkan paper untuk masukkan dalam jurnal artikel, dalam jurnal dan sebagainya. Dia bukan untuk dia tak begitu menjurus ke arah mengeluarkan penulisan-penulisan yang boleh membantu masyarakat berfikir. Itu yang satu. Kedua, kerana banyak gerakan Islam terlalu sibuk dengan aktiviti-aktiviti yang ada. Dan ketiga, banyak pemikir-pemikir yang dulunya boleh berfikir di dalam gerakan Islam, dia nak jadi pop preachers, scholars for dollars.
Right? Dia nak buat duit lah. Tak salah buat duit. Saya pun nak jadi orang yang kaya. Siapa yang tak nak jadi orang yang kaya? Semua orang nak jadi orang kaya. Tapi akhirnya dia jadikan Islam, balik kepada neoliberalisme tu tadi, sebagai satu perkara yang dia boleh gunakan untuk memperluaskan market dia, memperluaskan pasaran dia. Maka untuk memperluaskan pasaran dia, takkanlah dia nak bincang isu-isu yang intelektual dan yang susah. Dia cakap benda-benda yang kecil-kecil. Iman, amal, ihsan. Benda-benda yang boleh dapat orang mengikuti dia, tapi dia tak bawa orang tu kepada pemikiran yang lebih tinggi. Ini sebenarnya harus kita tantangi. Bukan isu yang pada saya yang tidak boleh diubah, tetapi harus kita ada sedikit gencatan untuk orang yang dalam gerakan Islam ini merasai bahawa okey, mungkin kita tersimpang sedikit, mari kita berbalik pada apa yang telah kita lakukan dahulu. Ya, I think gerakan Islam harus memahami bahawa kita ini hidup di dalam what we call as the age of convergence. Apa itu the age of convergence? Ini insya-Allah saya akan tulis buku tentang ni. Ia adalah zaman di mana setiap apa yang berlaku di dalam kancah lokal sebenarnya memaparkan apa yang berlaku di dalam kancah global. So the local and the global are now the same. Kita beri contoh, internet addiction for example, or social media addiction. Adakah ini isu Malaysia, Singapura, Filipina? Bukan. Ini adalah isu dunia. The ADHD crisis di kalangan anak-anak muda. Ini adalah isu sedunia. Tak ada apa pun pada saya yang kita lakukan pada hari ini kecuali makan nasi lemak dan nasi goreng dan sebagainya yang bukan isu global. Dan tak ada apa yang kita lihat di dalam kancah global bukan isu lokal. Kedua-duanya dah converge. Maka itu gerakan Islam harus faham apabila dia nak cuba melalaikan masalah di dalam kancah lokal itu, dia harus lihat apa yang telah dilakukan oleh orang lain di tempat-tempat yang lain. Dan ia boleh memperkayai apa yang kita lakukan di sini. Jadi satu perkara yang saya hendak pemikir, penggerak, aktivis Islam lakukan sekarang ialah mempelajari apa yang telah dilakukan oleh gerakan-gerakan yang lain. Baik Islam atau bukan Islam. Itu sebab saya katakan wacana saya mengenai cosmopolitan. Kita hanya boleh menjadi orang Islam yang lebih baik dengan kita mempelajari daripada umat-umat yang lain. Mengambil apa yang baik yang mereka lakukan di kancah global, kemudian kita resap dan kita gunakan untuk keperluan kita sebagai orang Islam di peringkat lokal. Dan hanya dengan itu, baru kita boleh maju ke hadapan, tetapi ia memerlukan daya pemikiran yang lebih mendalam. Ini masalahnya. Pemikiran kita lebih rasa senang untuk memikirkan isu-isu lokal saja. It's easy because it's close to you. Tapi the challenge pada saya, cabaran ialah untuk kita keluar daripada kita punya comfort zone dan melihat apa yang berlaku di dunia ini tanpa hanya mendengar daripada, pada saya sekarang banyak orang kata influencer preachers kan sekarang. Kita selalu ambil idea daripada the influencer preachers or what they call as global preachers. Kita tak sepatutnya hanya ambil daripada mereka saja. Okey, saya tak orang kata tak merasakan mereka ni tak mempunyai fungsi bukan. Mereka mempunyai fungsi. Tapi kita juga harus membaca dan melihat daripada orang-orang yang ahli dalam pelbagaian bidang. Pada saya gerakan Islam pada zaman ini harus menguasai bidang psikologi. We have no choice. Kerana isu krisis sekarang di dalam dunia Islam adalah krisis minda, krisis roh dan juga krisis, what they call it, the existential crisis. Berarti krisis hidup sebagai seorang manusia. Kerana manusia sekarang tak faham lagi bagaimana nak hidup sebagai seorang manusia. Dan ini terlahir daripada psikologi dan roh mereka yang telah tertekan oleh isu-isu global yang dah masuk di dalam dunia kita di bahagian lokal. Okey, so pertama sekali, setiap universiti, institusi, tempat bekerja harus ada KPI. Key Performance Indicators
are indispensable in gauging the success of any organizations. Kita harus ada KPI. Apa yang saya nak cuba so-called entangle in the issue ialah KPI ini hanya sebahagian atau batu loncatan untuk kita meraih satu perkara yang lebih besar. So kadang-kadang kita sebagai ahli akademik, kita rasa ialah KPI is the be all and the end all. Hanya dengan dapat KPI ni, kita rasa, oh, yeah, I've done my part. Tapi sebenarnya, di dalam university, and sebab nama dia tu university. Kerana university tu daripada perkataan universe. Berarti orang yang bekerja di dalam universiti dan belajar di dalam universiti, dia harus memahami universe. Bukan saja dia memahami universe, tapi dia juga harus memberikan idea-idea dan juga perkara-perkara yang boleh merubah universe itu sendiri. Right? Maka itu KPI itu harus digunakan sebagai satu objektif secondary. Objektif yang lebih besar ialah untuk membantu masyarakat berfikir. Dan bagaimana kita nak membantu masyarakat berfikir kalau kita saya beri contoh adalah ahli di dalam bidang mempelajari cicak. You're an expert on lizards. Right? How do you help the community? Well, kalau kita buka Quran menceritakan binatang-binatang. Kenapa? Kerana Quran mengatakan bahawa binatang-binatang ini menjadi ibrah, memberikan kita satu pandangan mengenai hidup. Jadi, seorang yang ahli di dalam bidang cicak ke atau mempelajari pokok-pokok ke, dia sebenarnya boleh mengajar manusia bagaimana binatang ini boleh menunjukkan kita bukan saja kebesaran Allah dan sebagainya, tapi bagaimana kehidupan dia juga boleh mengajar kita bagaimana kita harus hidup sebagai seorang manusia. So bila kita tengok National Geographic punya dokumentari, kita merasakan Masya Allah, melihat binatang-binatang di Afrika dan sebagainya hidup, menyedarkan kita sebagai manusia bagaimana kita harus hidup. Dan ini yang saya katakan, untuk menjadi tokoh pemikir, dia memerlukan the power of abstraction. Mengambil daripada apa yang kita telah pelajari dan mengeluarkan daripadanya, menyeduk apa yang ada atau menceduk apa yang ada, dan kita memasyarakatkan idea-idea itu untuk digunakan oleh orang-orang secara amnya. Ini pada saya agak berkurangan kerana kebanyakannya kita ahli akademik merasakan bahawa kerja kita, and this is the neoliberal logic actually, kerja kita ini hanyalah untuk makan gaji, bawa balik, jaga anak isteri dan sebagainya, and that's it, I've done my job. Saya dah dapat 10,000 citations, saya dah keluarkan 40,000 journal article, cukuplah. Sebenarnya tak cukup. Dan di barat juga mereka banyak wacana tentang isu ni. Mereka bertanya, apakah sebenarnya kepentingan universiti sekarang? Lebih-lebih lagi dengan adanya AI. So, baru-baru ni saya cakap tentang AI. Pun menjadi sedikit kontroversi lah. Kerana AI, dia sudah menjadi satu alat yang sebenarnya boleh lakukan apa saja yang ahli akademik lakukan. So, why do you need academics now? Apa fungsi kita? AI boleh berfikir, AI boleh tabulate, boleh calculate. Tapi satu perkara yang AI tak ada, yang kita ada, ialah kita boleh ambil apa yang ada di dalam informasi-informasi yang ada dan gunakan ini untuk mengajar masyarakat. AI cannot do that. Kerana AI tak ada perasaan. Kita sebagai manusia ini ada perasaan. Kita boleh membumikan apa-apa yang ada di dalam perkara yang kita pelajari untuk dijadikan perkara yang boleh menggerak masyarakat secara amnya. That is our contribution as human beings, right? Dan kita harus pekalah yang akan datang satu masa di mana AI ini akan menjadi sangat-sangat kuat dan padat dan advance ke hadapan, sehinggakan saya rasakan satu hari nanti universiti-universiti terpaksa akan mengurangkan para ahli akademik
ia akan berlaku dan kita harus bersedia. Mengurangkan bukan maknanya semua orang disuruh berhenti kerja, bukan. Mengurangkan daya ahli akademik untuk berfikir. Right? Kerana the machines can do it for you. Jadi apa sebenarnya sekarang fungsi kita? Kita nak kena tanya soalan ni sekarang. It's a philosophical question that is linked to developments in technologies, tapi ia adalah soalan yang seharusnya ditanya oleh orang Islam dahulu. Ya, apa yang kita harus lakukan sebagai ahli pemikir? Bagaimana kita boleh membina tokoh pemikir dengan kita juga bekerja sebagai ahli akademik. Saya sebenarnya walaupun banyak saya lontarkan kritik-kritik, sebenarnya saya bersikap atau saya merasakan bahawa gerakan Islam ini mempunyai satu masa depan yang cerah. Kenapa? Kerana dia telah pun mengalami banyak masalahnya sendiri. They have gone rock bottom. They cannot go any more worse than that. Dan dia akan naik semula. Yang menjadi kebimbangan saya ialah ke mana sekarang dia akan pergi. Ya. Dan yang ditakuti ialah dia menjadi lebih tertutup, sempit pemikirannya dan bersikap parokial. Saya dengan melihat apa yang berlaku sekarang dengan anak-anak muda, mereka lebih suka bercampur baur dengan orang-orang yang berlainan daripada latar belakang mereka, dan mereka juga aktif dalam gerakan-gerakan Islam. Ia menunjukkan bahawa masa depan gerakan Islam ialah ia akan menjadi gerakan yang lebih universal dan lebih memberi kontribusi kepada orang bukan Islam. Dan ini yang saya inginkan sangat, di mana kita menjadi gerakan Islam yang bukan untuk orang Islam sahaja, tapi gerakan Islam untuk umat sedunia, dan juga menjadi gerakan Islam yang umat sedunia merasakan kita memerlukan mereka untuk memperbaiki isu-isu yang ada, baik isu-isu yang besar seperti climate change, the challenges of AI and automation, now it's called the age of acceleration, di mana semua benda terlalu cepat sangat, dan juga seperti saya kata, the mental crisis. Mereka akan melihat gerakan Islam sebagai satu daripada partner atau satu daripada rakan yang mereka boleh bekerjasama untuk membantu masyarakat dunia secara amnya untuk menjadi masyarakat yang lebih sihat dan lebih membina. Ya, InsyaAllah.